Dia nak jadi powerman ni, nak bikin motor ni, bukannya orang cakap macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu tu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia berbeza tau kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try buat. Sebab kita tak ada jiwa, tak ada jiwa. Buat 125Z kan, 125Z ni dia punya genset rosak. Jadinya owner dia beli genset baru Dia beli genset baru. Kira dia tak tukar rod dah. Sebab rod lama, dia punya genset lama dia tu, dia salut. Lepas tu dia jet. Aku cakap dengan owner beli genset baru. Beli genset standard je, senang. Jadinya dia beli genset baru. Genset baru original ni. Tapi kalau korang tengok, dia punya tempat pin rod tu, dia memang macam gitu Sebab ada sesetengah orang cakap, kalau pin rod punya tempat tu dah terbakar, tak boleh pakai. Tapi pada aku benda tu okey je, tak ada masalah. Jadinya ini genset baru. Genset baru pun sampai dalam keadaan macam gitu juga. Jadinya kita pasang genset dulu. Kita pasang genset, baru kita pasang gearbox Sebab kalau kita pasang gearbox dulu, nanti susah nak masuk ke genset. Sebab takut gear dia terkeluar balik. Okey, jadi macam biasa kita kalau kita nak jet genset ni, masukkan dekat dalam enjin, kita kena ada sprocket untuk alas geng. Okey. Kita masukkan kat sini. Kita mesti kena masukkan dekat sebelah magnet Okey, kat sebelah magnet macam itu. Sebelah kiri casing sebelah kiri. Masukkan benda ni. Benda ni macam untuk asil lah, penahan. Sebab tak nak benda ni jejak dekat casing enjin. Okey, bila dia ada jejak macam gitu kan, korang setting balik sprocket ni. Setting ngam-ngam, ikat nut ni. Tapi dia disebabkan dia jejak dekat skru tu, dia tak dapat lah orang cakap ngam betul-betul ngam jadinya dia tak ada masalah pun. Korang just rapatkan je. Tapi masa korang jet tu, korang pastikan rod ni dia tak jejak dekat casing enjin maksudnya dia tak tertouch benda tu. Sekarang ni dia dah masuk dalam, jadinya dia tak jejak Kadang-kadang kita tak perasan connector rod ni dia pergi kat casing enjin. Okey, bila dah tak jejak macam ni, baru kita pakai spanner. Tapi dia akan bunyi tok 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 macam tu. Dia memang normal bunyi macam itu. Korang jangan pelik pula. Dia akan dia akan bunyi macam tu. Keluarkan sprocket ni. Sprocket ni fungsi dia untuk macam wasi macam wasi untuk kita tahan jet tu. Okey, kita masukkan gear ni. Macam biasa kita masukkan gear dekat dalam macam itu. Masukkan je semua geng. Okay, bila kita dah masukkan macam ni, dia tak boleh pusing tau. Sebab apa dia tak boleh pusing? Sebab yelah, benda tu dia ada kaki-kaki dia. Jadinya dia buat kaki-kaki dia tu adalah tempat-tempat dia supaya orang cakap gear tu tak touch. Kaki-kaki dia tu membuatkan longkang-longkang ni duduk pada tempat dia lah. Okay. Macam ni kan. Dia naik, dia masuk dalam lubang ni. Tapi benda ni aku tak pernah hafal kat mana duduk dia. Jadinya setiap kali aku nak pasang, aku akan tengok. Aku tengok benda longkang ni kan. Macam ni longkang dia dua ni sama. Maknanya dia memang dekat sub sprocket. Kalau yang macam ni longkang dia kecil, dia memang duduk dekat sub kelas lah. Okay, lepas tu kita ambil dia punya batang besi ni. Okay. Lepas tu bom gear. Ini aku panggil bom gear je kan. Bantai je panggil bom gear. Okay, lepas tu korang letak minyak sikit dekat longkang-longkang dia ni.
Orang cakap supaya time kita nak try gear tu nanti dia tak adalah orang cakap kering sangat tempat dia tu Dia ada 3 longkang. Dah dia punya pin tu ada 3. Jadinya dia ada 3 longkang lagi. Okey. Kita letak minyak sikit dekat longkang gear dia. Dekat batang ni. Lain macam bunyi 125Z tu. Macam bunyi exhaust bulu je. Okey, lepas tu kita mainkan pin ni dekat dalam ni. Ratakan minyak dia tu lah, yang tadi yang kita letak minyak tu kan. Bom gear dia kat sini. Maknanya benda ni, punat ni, kalau kita pasang macam gini, dia jumpa ke sini. Kalau kita pasang macam gini, dia jumpa ke dalam. Maknanya kena pasang macam gini. Tapi belum tentu dia macam gini sebab dekat bawah tu dia ada gear. Kat bawah tu dia ada gear. Okey. Jadinya kita kena pastikan gear yang bawah ni dia boleh turun sampai bawah kalau kita pasang ketam. Kalau yang ini memang tak boleh. Kalau kita pasang yang ini memang tak boleh sebab kalau korang tengok dia punya pin ni dekat bawah sini. Jadinya dia jauh nanti gear tu tergantung. Jadinya kita kena pakai yang ni. Kena pakai yang ni sebab apa? Sebab pin ni dekat atas. Maknanya benda ni dia boleh tolak sampai bawah. Tapi gear ni kalau kita nak pasang biasanya memang kita kena angkat sikit. Okey. Lepas tu kita ambil yang ni. Yang ni dia memang duduk dia dekat sub kelas geng. Tapi kalau kita pasang macam gini, dia punya pin ni dia tolak ke sana. Kalau kita pasang macam gini, ada jumpa ke bom gear. Maknanya macam gini kita pasang. Okey. Lepas tu ada lagi satu. Lagi satu ni dah memang terang-terang. Dia macam gini dia macam gitu. Okey, time kita nak masukkan dekat dalam tu, kita kena step by step Kita kena masuk yang bawah, yang tengah, yang atas. Tapi yang dekat sini, kita kena cari yang paling bawah. Paling bawah kita talakan ke pin tu. Contohnya kita letak macam ni. Okey, kita letak macam ni, kita tengok. Yang bawah sekali tu, angkat sikit gear dia, masukkan dalam. Lepas tu yang tengah ni, yang dekat sub kelas ni, korang angkat gear dia. Tapi kalau 125Z, dia ada susah sikit tau. Sebab gear dia selalu tak bertemu dengan yang sebelah sprocket. Jadinya kalau lagi elok kalau korang nak pasang gear ni, korang tengok dulu gear tu. Gear yang sebelah sprocket dengan sebelah kelas, dia bertemu dia boleh naik, dia boleh main kat situ Kalau dia tak boleh main, korang adjust dulu siap-siap. Sebab kalau dah pasang kat atas ni macam ni, kalau orang yang dah biasa buat, okey lah. Kalau orang tak biasa buat, nanti dia pening. Gear ni dia kena main tau. Tapi sekarang gearnya tak main. Jadi kau kena adjust sampai benda tu boleh gerak. Itu yang susah kadang-kadang. Tadi pun aku terlupa nak masukkan. Dia kena macam itu dia kena gerak-gerak macam itu. Baru kita boleh pasang. Kalau tak, memang tak boleh pasang. Okey. Kita tolehkan ke sana kaki dia. Kita mula balik lagi sekali. Kita cari yang paling rendah, kita pasang yang bawah sekali. Dah kena pada lubang dia. Kita pindah yang nombor 2. Pastikan yang nombor 2 ni dia boleh main. Kita masukkan. Okey. Lepas tu baru kita pindah yang sebelah sini. Yang sebelah sini kita masukkan dekat dalam bom gear. Okey, lepas tu pin dia. Pin dia ada 2 juga. Okey. Satu panjang, satu pendek tak silap aku. Jadinya yang pendek tu dah terang-terang dia duduk dekat sub kelas. Time korang nak ketuk benda tu masukkan, korang janganlah ketuk ganas-ganas. Slow-slow je. Dia boleh, bila bunyi dah mampat tu, maknanya dia dah masuk Okey, lepas tu kita masukkan yang sebelah soket pula. Dia macam itu Lepas tu kalau time kita nak try, dia memang kalau kita pasang betul, dia boleh pusing macam ni. Sambil kita pusing sub kelas, kita pusing gearbox ni, bom gear ni. Ni dia sampai dinding. Bila sampai dinding memang dia tak boleh pusing Lepas tu kita pusingkan balik. Lepas tu nanti ni lubang ni, dia akan, kaki tu akan jejak dekat lubang-lubang ni tau.
Nampak? Jadinya setiap kaki tu dia ketam ni, dia pegang gearbox. Bila dia pegang gearbox dekat tempat yang betul, barulah kita boleh pusing benda ni. Kalau tidak, sebelum kita pasang kaki dia tu, kita boleh pusing keletap macam itu je. Jadinya macam itu pasang gearbox. Korang nampak aku pasang macam senang, tapi dia sebenarnya susah. Jadinya praktis. Dia punya sistem sama je semua motor. Kalau kita salah pasang, dia tak boleh pusing. Tapi kalau motor RG, korang salah pasang, dia boleh pusing tau. Sebab hari tu aku pernah kena RG sebiji. Gear dia, aku salah pasang, tapi gearnya boleh pusing surround. Try pusing bom gear pun dia tak ada masalah. Kejap lagi, ya Allah, salah pasang geng. Dah salah pasang, aku kena buka balik tau. Aku bol balik RG tu sebelum raya itu. Okay, sekarang kita letak gam dekat keliling enjin ni. Lepas tu kita rapatkan enjin ni. Spring dia duduk dekat situ kat lubang tu. Dia macam itu. Dia memang wasi tu memang ada tau dekat one kanan Korang pastikan balik dia punya sub starting tu masuk. Wasi ada, semua ada, semua dalam keadaan elok. Lepas tu kita masukkan casing engine. Lagi satu ni, benda ni. Benda ni korang kena pastikan dia tak jejak dekat bintang gear tu dia kena congkel macam ni, ataupun kita kena buka. Korang ketuk kiri kanan macam ni. Dia senang je masuk tu. Alright. Lepas tu kita terus free kan gear dia. Dekat sini gear free dia. Baru kita lepas benda ni. Okay, tu gear free dia tu. Alright. Jadinya bila ada wasi tu, dia kurang clearance tau. Kadang-kadang ada pernah kena 125Z start selalu macam tak sangkut kan. Dia kadang-kadang sebab wasi tu sebab bila kau start, dia gear tu dia terlepas daripada tempat dia. Jadinya sebab tu kadang-kadang bila kita start, dia tak sangkut. Okay, lepas tu kita pasang skru-skru dia. Okay, kita masukkan sub gear dia. Nak masukkan sub gear dia tu, disebabkan kita dah pasang OIC baru, kau rasa-rasa sikit bawah tu, pusing-pusingkan dia. Lepas tu baru tekan masuk dalam. Alright. Okay, lepas tu kita masukkan dia punya balancing ni mana sub balancing ni dia. Kita letak tuti sikit dekat permukaan bush dia kat sini kan. Sebab kat situ dia ada oil seal dekat sini. Dia duduk dalam bearing nanti yang ini. Sebab tu kita kena letak minyak. Dia dah masuk betul-betul dah masuk, baru korang ikat lah ni macam sekarang ni tak masuk, jadinya aku kena main-main pusing-pusing kan. Sebab tu kadang-kadang bila kita dah siap overhaul, dia leaking. Sebab oil seal tu tak masuk. Balancing ni kan dia separuh bulat, jadinya kalau dia tak masuk korang boleh nampak. Okay, jadi korang pastikan dia masuk, barulah korang ikat hendaklah tu. Dia ada key dia tau. Key dia ada 2 yang petak ni. Satu dekat sini, lagi satu dekat premier gear tu. Tapi dekat premier gear tu dia ada bush. Ni. Kau kena pasang bush ni letak minyak sikit dekat bushnya. Pastikan dia betul-betul orang cakap licin lah. Contohnya macam bush ni ada kasar-kasar kat tepi ni, kau gosok je pakai kertas pasir. Pasir halus sikit kan. Dia duduk dalam ni. Sebelum kita letak benda ni, dekat dalam tu dia ada o-ring jadinya kau pasang o-ring. Okey.
Lepas tu bush tu pun dia ada taper tau. Yang taper belah dalam untuk dia duduk dekat o-ring, yang tak ada taper belah luar. Okey, lepas tu korang pasang bulan ni lah. Bulan ni panggil. Letak minyak sikit, korang main-mainkan sikit. Kau tahan yang bawah ni, balancing yang bawah ni, korang pasang Tapi biasanya aku cabut je dulu benda ni. Cabut, letakkan dia kat dalam macam tu. Dah kena pada longkang dia, barulah korang letak key ni. Korang pusing je benda tu. Nanti dia masuk lah. Macam itu Okey, lepas tu benda ni. Benda ni dia nampak macam kita pasang macam ni ke macam ni, sebab dua-dua ada marking. Dia pasang dia macam ni. Dia memang kena pasang macam ni. Dia memang ada marking dua, tapi dia ada atas bawah dia. Apa jadi kalau kau pasang terbalik, nanti enjin gegar walaupun marking dah betul. Walaupun orang cakap marking dia satu kat sini, lagi satu pun dekat sini kan. Tapi kalau kau pasang macam ni, nanti enjin gegar sebab dia terbalik. Okey, lepas tu dia ada wasir tau. Wasir dia tu macam wasir seklip. Tapi kebanyakannya wasir ni dah rosak. Dia sebenarnya wasir ni, dia ada macam satu timbul lah untuk dia masuk dalam lubang ni. Tapi biasalah motor dah lama, ini memang dah rosak lah. Lepas tu skru dia ni, dia 17 tau. Dia pelik sikit skru dia. Skru dia macam gini lah ni. Dah bekas dipahat-pahat geng. Tapi kalau skru ni pergi cari memang susah nak dapat. Dia skru dia memang macam ni. 17 dia pelik sikit lah. Okey, lepas tu benda ni. Benda ni korang kena pasang benda ni pula. Korang letak minyak sikit. Okey, letak minyak macam tu. Jadinya macam mana cara kita nak jumpakan marking dia, titik yang ini bertemu dengan titik yang ni. Okey. Tapi 125Z ni dia punya balancing dia memang keram macam ni geng. Jadinya dia memang berat. Dia memang berat, dia tak ringan. Aku pun tak tahu kenapa. Okey. Okey, jadinya biasanya aku akan jumpakan macam ni. Okey. Titik ni bertemu dengan titik ni. Kalau dekat sini dia tak jumpa tak apa. Yang penting kita tak payah pasang key. Okey. Masalahnya key dia aku lupa. Okey, kita tak pasang key lagi tau yang dekat sini. Tapi kita jumpakan marking dia. Lepas tu kita pusing lah gensap ni, sampailah dia jumpa dekat rumah dia tu. Bila dah jumpa dekat rumah dia tu, kau masukkan key ni. Nanti dia auto marking dia dah betul Lepas tu kau ketuk benda ni, masuk dalam. Aku ketuk dulu pakai hammer Cooper tau. Jadinya korang janganlah pelik pula aku ketuk macam itu je. Hammer Cooper dia tak samalah macam hammer besi korang pasang macam mana pun dia memang dah kena pada tempat dia jadinya dia memang macam itu je. Lepas tu wasir dia dekat atas ni dia tebal tau. Dia tak sama macam wasir lain. Lepas tu kat sini skru 19. Okey. Ni aku pasang, aku letak-letak je dulu geng. Aku tak ikat dulu. Plastik starting ni korang kena pasang betul-betul lah dia lagi satu sangkut dekat sini. Jadinya korang rapatkan habis macam itu. Korang masukkan dulu benda ni. Masukkan plastik ni. Dia ada longkang kat sini. Longkang ni untuk spring yang dekat starting. Korang masukkan betul-betul lah. Jangan orang cakap dia tergantung dengan spring. Dia dah masuk sampai dalam, baru korang ketuk benda tu. Sebab kalau dia tak masuk, benda ni kadang-kadang tak nampak. Jadinya kita dia macam itu dah masuk Bila dah masuk tu, baru korang tarik yang ni, bawa pergi sini korang pegang badan dia ni, pusingkan, masukkan dia dekat dalam enjin tu. Dia memang duduk dekat situ pastikan masa korang pasang casing tu. Tapi biasanya kalau enjin kat bawah okey je. Kadang-kadang masa enjin dekat atas orang buka sebelah kelas, kadang-kadang spring ni dia senang terkeluar. Bila dia terkeluar, dia akan sampai dekat sini tau. Tu yang kadang-kadang kalau orang tak perasan, springnya dah terlepas. Lepas tu diikat casing ni, nanti kat sini berlekuk. 125Z selalu jadi macam tu.
Macam Sam cakap tadi tu, sekali kena tangkap RM5,000. Kali kedua RM10,000. Oh, gila lah. Sikit tu. Okay, jadinya hari ni owner Double R yang warna biru tu, dia datang ambil motor dia. Tapi masalahnya sekarang, motor tu owner cakap sampai dengan keadaan tak ada bajak. Tapi aku pasang bajak. Tak bajak motor siapa aku pasang kat situ. Jadi aku kena buka balik bajak. Buka balik bajaknya, owner tegur. Owner cakap, "Bang, saya hantar motor tak ada bajak. Ini bajak siapa ni?" Aduh. Nasib baik tak sampai KL. Kalau tidak, masak Double R yang warna biru lagi satu ni tak ada bajak. Owner Double R ni bagi hamper raya kan, hamper raya. Kita ucapkan terima kasih dekat owner sebab bagi kita buat motor dia. Lepas tu bagi hamper raya ni. Terima kasih ya. Okey, jadinya motor Double R ni dia naik Hilux ni Hilux ni member dia punya. Hilux ni memang dia kerja angkut-angkut barang. Senang cerita, dalam satu jalan tu kalau macam korang ada yang nak hantar barang, korang boleh sekali jalan sekali jalan. Jadinya ownernya ni macam mana nak berurusan dengan dia? Nabil. Kalau nak berurusan boleh call nombor 010 653 5183. Area mana tu? KL. KL. Okey, jadinya korang kalau macam ada nak angkat-angkat barang ke, boleh deal lah dengan dia.